Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Puan Nabida selaku pensyarah bagi subjek Business Accounting. Okey, so hari ini kumpulan saya ingin menerangkan tentang soalan nombor 4. Kumpulan kami terdiri daripada saya, Intan Nurliana Fasha binti Azani, Nurul Azima, Nur Afrika dan juga Muhammad Aiman Hakim. Okey, seterusnya saya serahkan kepada Nur Afrika. Okey. Saya akan menerangkan tentang soalan additional information. Soalan pertama ialah inventories on 31st December 2019 at a cost of 35,000 ringgit. So, inventory pada akhir bulan ini juga dikenali sebagai closing inventory dan kita akan masukkan dia dalam SOCI 2 dan SOCI dan SOFP current asset. Okey. Soalan kedua ialah accrued electricity expenses at 2,600 ringgit. So step yang pertama ialah kita kena kenal pasti sama ada ini adalah expenses ataupun revenue. So electricity termasuk dalam expenses. Step kedua kita kena tahu dia accrued ataupun prepaid. So accrued electricity iaitu expenses boleh dikenali sebagai AEL, accrued expenses liability. So dekat situ kita boleh tahu mana nak masuk dekat double entry dia. Debit dia adalah electricity 2,600 dan kredit dia adalah accrued electricity 2,600. Debit electricity tu kita boleh cari dalam trial balance. So dekat sini kita boleh tahu kalau accrued dia kurang bayar, so kita kena tambah dalam trial balance. Dekat kolom electricity itu 6,450 campur dengan 2,600. So kalau kredit iaitu accrued electricity, kita kena masuk dalam SOFP current liability. Okey, soalan yang seterusnya. Prepaid salary worth 1,350. So step yang pertama kita kena pasti apa soalan tu. So dia berkaitan dengan salary. Step 2 ialah sama ada dia prepaid ataupun accrued. So dekat sini soalan kata prepaid salary. Salary juga adalah expenses, so kita masuk dalam akronim PEA. PA iaitu prepaid, expenses dan asset. So dekat sini kita boleh tahu mana nak masuk dekat debit dan kredit dia. So sebab dia asset, kita masuk dekat debit prepaid salary 1,350 dan kredit dia ialah salary 1,350. Dekat debit prepaid salary tu kita kena masuk dekat SOFP current asset. Dan kalau kredit salary ada dalam trial balance. So kalau dia prepaid terlebih bayar, so kita kena tolak dalam trial balance. So salary dia 39,000 tolak dengan 1,350. Okay. Soalan yang seterusnya adalah depreciation charges on vehicle are 20% on reducing balance. So depreciation dia ada dua method iaitu straight line method dengan reducing balance method. So kalau guna reducing balance method, kita guna formula percent darab cost of asset tolak dengan accumulated depreciation on the asset. So dekat sini 20% kita darab dengan cost of asset untuk vehicle iaitu 90,000 tolak dengan 37,500 boleh dapat dekat trial balance. So total dia kita dapat dekat trial balance. Dekat trial balance kita boleh dapat vehicle at cost ialah 90,000 dan accumulated depreciation on vehicle ialah 37,500. So hasil dari darab tu kita dapat 10,500. So step yang ketiga kita kena masukkan dalam double entry debit credit. So debit dia ialah
depreciation of vehicle 10,500 masuk dalam soci 4 sebab itu adalah expenses kita. Kredit dia accumulated depreciation of vehicle. So sebab accumulated depreciation of vehicle dah ada dalam trial balance, so kita just kena tambah dekat dalam trial balance. Okay, tambah dengan 10,500 sebab dia pun dah dekat kolom kredit. Okay, soalan yang terakhir ialah Madam M, the owner had taken RM780 from the office for her personal use. So dekat sini owner yang kita boleh faham ialah drawings meningkat dan dia ambil drawings yang dia ambil ialah dalam bentuk asset cash. So drawings bertambah, asset cash berkurang. So kita debitkan drawings, kita kreditkan cash. So kalau kita tengok dalam trial balance, tak ada drawings. So kita kena masukkan drawings tadi dalam SOFP on equity. Kalau cash pula, kita kena tolak dalam trial balance, iaitu tolak 780. Okey. Seterusnya saya akan pas dekat Aiman. Okey. Okey, saya akan cakap tentang trial balance. Okey, trial balance of Maimon Enterprise pada hujung bulan iaitu 31 Disember 2019. Okey, kita akan masukkan SOFP owner equity kerana owner equity ada dua saja, drawing dengan capital. Okey, land pula masukkan kepada SOFP non-current asset. Non-current asset dia aset lebih jangka hayat lebih 1 tahun. Vehicle at cost akan masukkan SOFP non-current asset. Accumulated depreciation vehicle masukkan SOFP non-current asset. Long term loan SOFP non-current liabilities. Non-current liability adalah hutang lebih jangka hayat lebih 1 tahun. Okey, seterusnya adalah sales, masukkan kepada SOCI 1. SOCI 1 iaitu berkaitan dengan semua sale. Purchases, SOCI 2. SOCI 2 adalah semua berkaitan dengan purchases. Return inward, SOCI pertama. Return outward, SOCI 2. Carriage inward, SOCI 2. Carriage outward, SOCI 4. SOCI 4 adalah expenses untuk jalankan bisnes. Inventories on 1 Januari 2019. SOCI 2, salary SOCI 4, insurance SOCI 4, electricity SOCI 4, advertisement SOCI 4, vehicle maintenance expenses SOCI 4, general expenses SOCI 4, debtors SOFP current asset. SOFP current asset adalah aset yang boleh berubah. Debtors SOFP current asset aset yang boleh berubah. Creditors SOFP current liabilities. Current liability hutang yang boleh berubah. Bank SOFP current asset. SOFP current asset aset yang boleh berubah. Cash bad debt SOCI 4. Commission receivables SOCI 3. Okey, itu saja. Seterusnya Intan. Okay, seterusnya daripada trial balance, kita akan wujudkan statement of comprehensive income for the year ended 31 December 2015. So daripada Maimon Enterprise ni dia akan keluarkan statement of comprehensive income ataupun dikenali sebagai SOCI. Dalam SOCI dia ada empat bahagian iaitu SOCI 1, SOCI 2, SOCI 3 dan juga SOCI 4. SOCI 1 ni untuk kita cari net sales. SOCI 2 pula untuk kita tentukan dia punya gross profit, and then SOCI 3 berkaitan semua revenue, dan SOCI 4 berkaitan semua operating expenses yang terdapat dalam bisnes kita. Okay, so untuk SOCI 1 dia terdiri daripada sales yang kita nak cari net sales ni.
Okey, untuk cari net sales ni kita ada sales yang akan ditolakkan dengan return inwards ataupun discount allowed. Dari mana kita dapat nilai-nilai amount yang untuk dimasukkan ke SOCI ni adalah daripada adjustment dan juga trial balance. Okey, contohnya kita boleh lihat dekat trial balance saya dah highlightkan untuk warna kuning iaitu untuk SOCI 1. Amount yang warna kuning tu adalah amount yang sama kita masukkan dalam SOCI 1. And then bila kita dah dapat net sales sebanyak 316,250, kita akan tolakkan dia dengan cost of goods sold. Untuk cari cost of goods sold ataupun SOCI 2, kita kena masukkan opening inventory and then kita kena cari net purchases dulu. Untuk cari net purchases, kita ada purchases yang ditolakkan dengan return outward dan juga discount receive. Tapi dalam soalan ni kita tak ada discount receive, so tak payah. Tolak. And then bila kita dah dapat, kita dah tolakkan, barulah kita dapat net purchases iaitu sebanyak 168,500. Okey, lepas kita dah dapat net purchases, kita kena tambahkan dengan purchases expenses yang kita buat waktu perniagaan. Contohnya purchases expenses yang ada dalam soalan ni adalah tentang carriage inwards iaitu sebanyak 1,500. Bila kita dah tambahkan purchases expenses, barulah kita dapat cost of goods available for sales. And then bila kita dah dapat cost of goods available for sales, kita kena tolakkan dia dengan closing stock iaitu sebanyak 35,000 untuk kita cari cost of sale. Bila kita dah dapat cost of sale, kita akan tambahkan dia dengan net sale. Net sale tolak cost of sale, barulah kita dapat gross profit iaitu elemen yang berada dalam SOCI 2. And then kita akan bergerak kepada SOCI 3 iaitu kita akan tambahkan dia dengan revenue. Revenue yang terdapat dalam soalan adalah commission receive iaitu sebanyak 52,500. And then kita akan tolakkan nilai itu dengan operating expenses yang terdapat dalam perniagaan kita. Untuk soalan ni kita ada salary, carriage outwards, insurance, electricity, advertisement, vehicle maintenance expenses, general expenses, bad debt, depreciation on vehicle. Okey, kita tambahkan nilai semua operating expenses ni, so kita akan dapat 105,200. Okey, untuk gross profit tadi, kita tambahkan dia dengan revenue 52,500, lepas tu kita tolakkan dengan operating expenses 105,200 untuk kita cari net profit. Okey, net profit ni pula akan dimasukkan ke SOFP nanti. Untuk elemen ataupun amount yang saya dapat, yang saya masukkan dalam SOCI adalah daripada trial balance dan juga adjustment. Terusnya saya serahkan kepada Nurul Azimah. Okay, untuk SOFP pula, saya akan terangkan untuk SOFP. Okay, dalam SOFP ni kita ada non-current asset iaitu kita ada land sebanyak 150,000, dan kita ada vehicle at cost 90,000, and then kita akan tolakkan dia dengan accumulated depreciation vehicles sebanyak 48,000. Dan kat sini kita akan dapat dia punya total lah tolakkan dia 42,000. Okey, untuk kita dapatkan total of non-current asset, kita tolakkan 150,000 tu dengan 42,000. Kita akan dapat 192,000. Okey, seterusnya untuk current asset pula, kita ada stock inventory iaitu closing stock tadi yang dekat adjustment kita sebanyak 35,000. Kita ada cash 520, and then kita ada bank 26,000, debtors 31,500, prepaid salary 100,350, and then kita akan jumlahkan ni semua dapat 94,370. Okey, untuk kita nak tahukan balance dia, kita akan total of non-current asset tu kita akan tambahkan dengan total of current asset. Kat sini kita dapat 286,370. Okey, seterusnya kita akan untuk owner equity pula. Kat owner equity ni ada opening capital sebanyak 60,000, and kita bawakan net profit daripada SOCI tadi kat sini sebanyak
128,550. And then dapat total dia 188,550. Okay, and kita tolakkan drawings sebanyak 780. Kita akan dapat jumlah closing capital sebanyak 187,770. Okay, untuk current liability pula, kita ada creditors sebanyak 25,500. Kita ada accrued electricity 2,600. Kita tambahkan dia, kita akan dapat total of current liability sebanyak 28,100. Okay, untuk non-current liability pula, kita hanya ada satu je kat sini, ada long term loan sebanyak 70,500. Okay. And then kita nak dapatkan total of non-current liability ni, kita kena tambahkan closing capital, kita tambahkan dengan total of current liability and total current liability. Kita akan dapat jumlah amount dia, amount untuk balancekan dia sebanyak 286,370. Okay, so dekat sini basically kita dapat lihat SOFIX kita ni imbang. So itu saja. Terima kasih.